أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. صدق الله العظيم. اللهم فقهنا في الدين علمنا تعبير بدن الصراط المستقيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. أما بعد. Yang saya hormati para imam, para bilal, tuan fungsi EJK Surau, ashabul fadilah, para alim ulama, para asatizah, tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin muslimat yang Allah rahmati sekalian, alhamdulillah thumma alhamdulillah. Perbanyakkanlah kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan buat selama-lamanya. Kerana Allah masih lagi memberikan rasa kehendak dan juga kemahuan untuk kita hadir ke rumah Allah ini untuk langkah demi langkah, dan sampai juga kita ke rumah Allah ini untuk sama-sama kita tunaikan satu tanggungjawab ibadah khususiyah ni, ibadah solat maghrib berjemaah. Kita bertahmid, kita bertahlil, kita berzikir, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah pun solat sunat ba'diyah. Alhamdulillah, satu sifat yang sewajarnya, yang sewajibnya juga kita kena syukur. Bila Allah masih lagi menerapkan, menitikkan dalam hati nurani kita ini sifat istiqamah, untuk sama-sama kita berada dalam satu majlis ilmu yang diumpamakan oleh baginda Rasulullah SAW sebagai taman-taman syurga ini. Kalau tanpa kehendak, tanpa keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka tak mungkin kita akan berada di rumah Allah ini. Nak mencari ketenangan, nak berhealing sebagainya, nak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka di rumah Allah lah kita nak mengenal, nak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Alhamdulillah, saya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan. Cuma untuk yang bulan lepas saya ceritakan tentang bagaimana makanan-makanan juga buah-buahan yang kita makan ini sebenarnya dimakan juga oleh Rasulullah SAW, tapi kita tak rasa bahawa ianya adalah sunnah. Yang telah saya ceritakan tentang buah-buahan itu pada bulan yang lepas. Untuk kali ini, untuk Rabiul Akhir ini, saya nak ceritakan sedikit 2-3 jenis bijirin dan juga minuman yang kita rasa ianya lah bukan benda yang bukan macam sunnah, tapi ianya disebut oleh baginda Rasulullah SAW. Ya, jadi apa juga yang disebutkan dan juga malahan disebutkan dalam Al-Quran itu sudah barang tentu ianya lah perkara yang sangat-sangat dituntut untuk kita buat, ya. Baik. Yang pertama ni tentang bijirin, iaitu bahasa Arab disebut sebagai arus. Arus ni bukan nama kenderaan. Arus ni adalah beras, padi, juga nasi. Orang sini panggil rice, kan?
Jadi beras ini juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 261, yang mana Allah sebutkan ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Artinya perumpamaan orang yang membelanjakan harta mereka di jalan Allah adalah seperti sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, yang setiap tangkai itu terdapat 100 biji benih. Ingatlah Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa saja yang dikehendakinya, dan Allah Maha luas rahmat dan kurnianya, lagi Maha mengetahui. Dalam ayat ini Allah sebutkan tentang tangkai. Tangkai daripada biji ditumbuhnya tangkai. Setiap tangkai itu ada 100 biji pula setiap daripada tangkai ini. Maknanya ada 7 tangkai. Setiap tangkai ada 100, tuan-tuan. Jadi itulah nilainya. Maknanya orang yang menyalurkan sedekah, yang memberikan sumbangan-sumbangan kita, ya. Yang ni yang Allah umpamakan. Tapi yang saya nak sebutkan, Allah sebutkan tentang tangkai. Biasanya yang diumpamakan yang sebegini, maka dikiaskan dengan benda-benda yang bijirin, dan juga yang lebih kepada padi dan juga beras ini, ya. Sebagaimana juga yang diumpamakan oleh baginda Rasulullah SAW tentang orang mukmin dengan orang bukan Islam, orang munafik contohnya. Apabila Nabi sebutkan qala Rasulullah sallam, masalul mu'min kamathali zar'in la tazalu rihu tumiluh wa la yazalu mu'minu yusibul bala, masalul munafiq kamathali syajaratil aruz la tahtazu hatta tastahsid. Nabi memperumpamakan orang mukmin seperti tanaman yang selalu ditiup angin, yang menyebabkan ianya bergoyang-goyang, dan orang mukmin sentiasa ditimpa ujian. Manakala perumpamaan orang munafik pula seperti pokok padi yang tidak bergoyang sehinggalah ianya dituai. Hadis riwayat Muslim, dalam Sahih Muslim, ya. Dalam hal ini, tuan-tuan, Allah mengumpamakan seperti biji ini orang yang berinfak. Ini orang yang berinfak. Maka sekarang ni kita lihat time, masanya yang sangat dituntut oleh kita untuk berinfak. Terutamanya kepada sahabat-sahabat kita, sahabat-sahabat seagama kita, yang Allah ujikan dengan kematian, dengan kesukaran, kesusahan, yang mana setiap hari menunggu saat kematian syahidnya itu, iaitu sebagaimana yang telah kita tahu tentang di Palestin ini, ya. Selain daripada kita berdoa tanpa henti ini, salah satu cara yang lain ialah kita berinfak ni lah, tuan-tuan. Maknanya menyalurkan sumbangan-sumbangan itu, ya. Dan juga setiap sumbangan itu, inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala 700. Apa yang kita masukkan RM1, dia akan jadi RM700, contohnya begitu. Dan Nabi mengumpamakan orang yang orang Islam ini, kadang-kadang dia imannya itu yazid wa yankus. Kadang-kadang imannya itu akan tinggi, bertambah, kadang-kadang berkurang. Bila duduk dengar dalam ceramah agama, duduk rumah Allah ni, rasa kuat iman, ya. Rasa nak menyumbang terus, tuan-tuan. Bila dah keluar, dia kurang sikit. Itu iman orang Islam. Sebab tu setengah masjid, tuan-tuan, tengah-tengah kuliah ni, dia orang bawa tabung, dibawa kepada seseorang, lagi tak masuk, tak bergerak pun. Jadi boleh buat memang, ya. Ambil tabung tu jalan, lagi tak masuk, tak bergerak, pakai tadah gitu. Tak nak masuk jarilah.
bergerak juga tuan-tuan. Itu sebagaimana orang Islam. Kita sekarang ni bila kita dengar tentang Palestin, kita kuat iman dia. Bila tak dengar kematian, dah tak kuat dah. Itu sifat orang yang beriman, kata baginda Rasulullah SAW. Tapi orang yang munafik ini, dia tidak akan bergoyang walaupun ditiup angin, tunduk begitulah, tak akan berubah. Orang munafik. Dan juga Nabi sebutkan seperti pokok padi. Kan bila dia dah lebat tu kan ditunduk, marilah angin sekalipun dia tak bergerak. Pokok padi itu. Dan juga dalam hadis yang lain daripada Salim bin Allah, daripada bapanya, ianya berkata, sami'tu Rasulullah sallam, man istata'a minkum an yakuna misla sahibil farqil arus. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesiapa dalam kalangan kamu yang mampu menjadi seperti pemilik takaran padi. Nabi juga sebut tentang takaran padi. Padi lagi. Maknanya bila Nabi sebut padi itu, sampailah kepada beras lah. Jadi kalau kita nak makan beras tak? Makan beras kan makan nasi. Tapi daripada nasi tu, sebelum tu beras lah kan. Beras sebelum tu padi. Maknanya kalau kita makan nasi itu tuan-tuan, ingatlah Nabi sebut juga zaman Rasul juga ada, maka itu juga merupakan sunnah. Selama ni kita duk makan nasi rasa tak sunnah, tak rasa apa-apa. Makan je lah. Jadi Nabi mengumpamakan orang yang adanya takaran padi ni, pemilik takaran padi. Sahabat tanya, siapa sebenarnya pemilik takaran padi ini? Kemudian Nabi ceritakan bagaimana tiga orang sahabat masuk dalam gua, tertutup pintu gua tu. Kan dengar cerita tu kan? Bila tertutup gua ini, nak keluar tak boleh, masing-masing mengharapkan kepada ceritakan kebaikan masing-masing. Kan? Masuk dalam gua tak boleh. Itu yang Piramli buat cerita. Cerita apa tuan-tuan? Penyamun kan? Yang masuk dalam gua nak ambil tu, tengok tak boleh. Duk kena sebut nyansong. Kan? Piramli pandai pada duk baca hadis ni. Yang Nabi duk cerita. Kemudian masing-masing duk cerita tentang kebaikan masing-masing. Maka Nabi sebutkan seorang ini menceritakan bahawa dia ada kebun padi. Kebun ke? Kebendang. Padi ni sebut apa ke? Bendang tak? Kelantan sebut baruh ke apa? Baruh tak? Sama ada serelung ke, dua relung, tiga relung, apa lah. Adanya bendang itu. Dan juga bersamanya ada seorang pemuda yang dia upahkan, duk ambil daripada tanam, membajak sebagainya, sampailah kepada menuai. Dan juga pemuda ini tidak mengambil upah daripada pemilik takaran padi ini, dan sampai ketikanya dia lari, tak ambil upah yang sepatutnya dibayar kepada pemuda ini, dia lari. Maka bertahun kemudian datang balik pemuda ini, jumpa balik kepada pemilik takaran padi ini, tuan-tuan. Mana upah aku? Dan pemilik ini kata, pergilah ambil lembu kerbau ternakan yang aku bela daripada hasil upah tu, ambil yang tu berlambak-lambak, banyak lagi hasilnya, maka ambil. Maka dia pun ambil lah. Yang inilah yang Nabi sebutkan, siapa yang nak jadi seperti pemilik takaran padi yang membuat kebaikan, tuan-tuan. Batu orang yang berbaik dan juga orang yang bersahabat dengan tanah sebagai pekebun, sebagai orang yang bercucuk tanam ni, tuan-tuan, berkat dia lain. Sebab dia memerlukan kepada tawakal yang cukup tinggi. Dia tanam hari ni, esok belum tentu lagi tumbuh. Malahan orang yang tanam padi ni, tuan-tuan,
Berapa lama yang dia boleh dapat hasil balik? Berapa lama? 6 bulan tak? Ataupun 4 bulan? Dulu setahun 2 kali tak? Sekarang ni dah setahun 3 kali. Maknanya tempoh tu lama. Dan kadang-kadang tuan-tuan dapat sikit ya. Saya tahulah sebab pak mentua saya orang Bendang. Orang Bendang. Tanya, abah, mengapa tanam juga ni? Sedangkan tak untung pun. Dia kata apa? Dia kata tanam ni untuk nak lepas bayar zakat pun alhamdulillah. Nak bayar zakat padi tu. Itu berkat dia lain tuan-tuan. Yang kita pergi tengok yang duk pergi umrah, yang duk pergi haji tu, orang tua-tua tengok kerja apa, Bendang ya. Tapi berkat dia lain. Dan juga dia orang ni walaupun nampak sikit tapi boleh pergi ke Mekah. Tak. Dan juga dia orang tanam memerlukan kepada tawakal yang cukup tinggi. Kita ni hujan ke ribut ke, orang yang tanam ni kadang-kadang hujan ribut habis, kena buat balik uri. Kita yang duk kerja kerajaan ni tuan-tuan, hujan ke ribut ke, tak pergi kerja ke, cucuk je keluar. Cucuk je keluar. Kalau cucuk tak keluar tu semalam, hari ni keluar dah kot. Tak nah, maknanya hujung bulan dah. Tapi orang yang kerja bertanam ni tuan-tuan, dia memerlukan tawakal yang cukup tinggi. Sebab dia berkat dia lain. Berkat dia lain. Jadi orang yang inilah yang harus juga kita kena support. Orang Islam yang keluarkan zakat itu yang kita kena support. Saya berkenaan dengan menyokong kan. Sekarang ni zaman boykot tak? Setiap kali isu Palestin boykot. Orang boykot, kita pun juga boykot. Kita tanya apa yang boykot? Tak tahu. Orang boykot ke boykot. Apa yang kita nak boykot sebenarnya? Saya nak tanya tuan-tuan kan. Ada satu masjid, dia terima sumbangan daripada MACD Malaysia. Jadi dia pun call saya, Ustaz, apa pandangan Ustaz? Masjid dapat sumbangan daripada MACD Malaysia ni, halal ke haram? Saya kata, kalau kata AJK masjid ini, MACD datang bawa duit beri, ambil tak ambil? Ambil tak Ji? Ambil je. Tak? Selain daripada duit, dia bawa dekat MACD. Burger MACD tu beri kepada tuan-tuan ketika ini. Tuan-tuan makan tak? Makan? Makan. Kemudian anak kita kata, ayah nak makan MACD, anak kita nak makan, kita nak pergi beli tak? Tak beli. Duit banyak ni. Apa sebab? Tuan-tuan, bila MACD nak bagi duit, ambil. Bila suruh beli MACD, tak ambuh Yahudi. Abang kena beli. Kalau free boleh ada. Sebab tu saya sebutkan kepada sahabat tanya, saya kata, jangan terikut-ikut dengan orang awam yang semangat takbir Allah Akbar, tapi tak tahu apa yang semangat, apa yang dia nak boykot. Bagus tuan-tuan, kita membantu kepada saudara-saudara kita, tapi jangan silap benda yang kita tak sepatut boykot, kita boykotkan. Yang perlu kita tak boykot, kita boykot. Dalam Islam ni tuan-tuan, ada kaedah memboykot ni. Satunya, benda-benda yang ada di sana yang jelas bertentangan dengan hukum syarak. Contoh,
Ada produk-produk juga, bahan-bahan juga, benda syarikat yang ada kaitan dengan benda-benda yang mungkar, dengan benda-benda yang maksiat. Contoh, ada di sana itu menghidangkan arak, contoh. Restoran yang ada arak, kita tak minum arak, kita pergi beli yang halal ini. Tapi di sana ada jual arak. Yang tu wajib kena boikot. Sebab ada menjual, mempamerkan benda yang bertentangan dengan hukum syarak. Tapi ramai je kan orang Islam yang duk masuk tempat-tempat yang ada menghidangkan arak. Saat ini, ketika ini, yang tu benda yang jelas. Ataupun juga tempat-tempat yang ada serve arak. Contohnya di Kekemat, Speedmart, 7E sebagainya. Ada tak jual arak situ? Yang tu seharusnya kita kena boikot. Ataupun juga tempat-tempat acara-acara yang ada unsur-unsur maksiat. Banyak kan? Yang adanya maksiat, yang itu wajib kita boikot. Saya tengok dalam TV tu sekarang ni, okey je. Yang GV ni apa? GV. Ha? Ha? Oh, ni haji kemar je. Nanya. Mengikuti perkembangan bagus kan. Gegar Waganza, ekstra gegar Waganza kan. Kan yang bos itu kata yang kecewa untuk penajaan. Yang itu wajib kita kena boikot tu, tapi ramai tak orang tu? Ramai. Dah. Dan juga kalau di sana itu adanya benda-benda yang gharar yang lain. Ataupun juga dia tidak mengeluarkan zakat. Yang tu ya. Ni syarikat yang mengeluarkan zakat, orang Islam punya. Kalau kita juga buat perkara yang boikot itu bertentangan dengan hukum syarak, tuan-tuan. Saya tak tuju mana-mana. Dah, saya beritahu kepada sahabat saya ni. Yang mana kita ni nak kena tengok. Sebab sekarang ni memang duduk tentang viral kan. Jadi dalam hal ini KFC, McD ni adalah brand US. Brand US. Dan dalam dunia korporat bisnes, kadang-kadang kita nak lawan brand yang dah memang giant, yang dah memang besar, sukar untuk kita lawan. Kadang-kadang kita perlu berkawan dengan mereka. Antaranya yang dia buat, saya ingat Allah yarham Tan Sri Ali Hashim dulu buat tentang jihad bisnes. Dia beli KFC, beli Pizza Hut. Maka dia beli itu boleh mengawal apa juga pun, sama ada yang halal haram ke, atau juga dengan zakat juga, keuntungan itu boleh keluar zakat. Boleh keluar zakat. KFC keluar zakat, tuan-tuan. Pizza Hut keluar zakat. Tapi dia brand US. McD keluar zakat. 12 juta tahun lepas dia keluarkan zakat. Menyumbang lagi kepada Palestin. Jadi dia juga orang Islam punya. Dan pekerjanya itu juga pekerjanya orang-orang Islam. Ada tak McD, KFC menjual benda-benda yang haram? Tak ada. Mengapa perlu kita boikot orang Islam juga? Ini tak betul. Sebab dia bayar royalty, ustaz. Itu memang keadaan praktis, nama praktis kepada dunia franchisee yang franchisor ni, dia kena bayar royalty. Memang kena bayar, tuan-tuan. Tapi kita bayar ke dia, apa juga yang dia nak buat, nak berikan kepada siapa, itu dah beyond our control. Kita dah tak boleh nak buat apa dah. Macam jugalah, tuan-tuan, saya beli handphone ini dengan tuan-tuan. Ini handphone 2000. Tuan-tuan nak buat apa duit saya itu tuan-tuan pula punya hal. Saya dah memang tak tahu dah. Boleh tak, ingat jangan buat judi duit saya tu. Tak boleh lah, itu dah menjadi hak milik dia. Macam juga orang derma kan. Orang derma, surau masjid sebagainya. Duit derma itu untuk kegunaan masjid,
Maka hak milik masjid, orang yang derma tu dah tak boleh nak kata apa dah. Saya tak nak bagi taguh hati ni kepada Ustaz Amri. Tak boleh. Sebab itulah hak milik kepada masjid, hak milik kepada surau. Jadi terpulanglah kepada surau nak buat apa juga pun aktiviti yang tidak bertentangan. So dalam hal ini saya kata bahawa dia kena bayar royalty, tuan-tuan. Tetapi akhafad darar, mana kemudaratan yang paling kurang dengan manfaat kepada orang Islam balik, dia telah buat. Dan juga tuan-tuan, MACD yang kita keluar daripada Masjid Haram, ada tak MACD di Mekah? Tuan Ji, yang duk hari-hari saya tengok duk pergi makan KFC. MACD pun ada situ, Mekah. Tuan yang punya MACD di Mekah itu samalah tuan yang punya MACD di Malaysia ni. Orang Islam kita. Kalau tentang Starbucks ke apa juga itu terpulang sebab dia tak keluar zakat. Ni yang mengeluarkan zakat ni. Dia keluarkan zakat dan juga dapat wakalah. Kan zakat wakalah lagi tuan-tuan. So kalau kata surau ni nak buat aktiviti, nak minta duit daripada MACD untuk asnaf, boleh? Nak tak nak? Boleh? Kalau nak, saya nak uruskan. Okay? Dia manfaat balik kepada kita. Jadi dalam hal ini saya kata boykot yang pertama itu orang yang memang jelas ada buat maksiat. Contoh sebagaimana yang saya pernah sebutkan sebelum ini tentang bank-bank kan, bank-bank yang konvensional itu yang ada buat riba, yang tu kita kena boykot lah. Wajib kena boykot. Ini benda yang tidak ada unsur-unsur yang haram ni tuan-tuan. Kalaulah kita buat juga perkara yang sebegitu, maka kita silap boykot. Silap boykot. Nama dia sama, tapi orang lain-lain. Akad nikah sah tak sah? Tak sah dah. Walaupun namanya sama, tapi orang tu lah orang yang berbeza-beza tuan-tuan. Saya tak dibayar oleh KFC ke Medita. Jangan pula kata ustaz dibayar kan. Jadi bila saya terlibat dalam industri halal, kita tahu bagaimana kaedah-kaedah mereka buat sebagainya kan. Dan pernah berada di KFC Pizza Hut setahun 2014. Jadi kita boleh tahu bagaimana cara dan juga kaedah bisnes ini, yang mana bagi yang tak tahu kena juga tahu supaya kita tidak bersangka buruk kepada benda-benda yang diharuskan ini. Baik, itu tentang beras. Tentang beras ini tak ada kena-mengena dengan beras mahal ke murah. Ini saya nak ceritakan bagaimana dalam ini disebut tentang beras. Yang keduanya tentang gandum. Ini pokok beras dengan gandum ni sama. Jadi kepada para isteri sekalian yang duk bancuh gandum nak buat apa? Jepuk apa? Cokodok. Cokodok sebagainya, ni adalah yang Nabi duk buat makan, berilah kepada suami anda dapat pahala. Baik. Dalam hal ini kita lihat gandum ni, apabila Nabi balik ke rumah, tanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Aisyah, ada tak lauk makanan yang ada di rumah?" Tak ada. Yang hanya ada adalah tepung gandum. Tepung gandum. Tepung gandum yang tidak diayak. Kita ni dah makan gandum yang telah diayak, yang berkualiti lah. Zaman Rasulullah SAW, Nabi tak pernah makan tepung yang berkualiti. Ini disebutkan apabila satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari menyebutkan bahawa ada Abi Hazim qala sa'altu Sahl bin Sa'id faqultu hal akala Rasulullah naqi, adakah Rasulullah pernah makan makanan daripada tepung yang berkualiti? Abi Hazim tanyakan kepada Sahl bin Sa'ad ini. Maka Sa'ad berkata,
Faqala Sahlun ma ra'a Rasulullah sallam annaki min hinab ta'athullah hatta qabadahullah. Nabi tak pernah makan tepung yang berkualiti ini sepanjang menjadi rasul juga, sampailah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tak pernah makan tepung yang berkualiti lah. Macam kita ni makan sedap. Makan sedap ni, Nabi makan tepung tu pun tepung yang keras. Sebab tu bila Nabi balik ke rumah, tanya Aisyah, ada tak lauk yang ada? Tak ada. Hanya roti gandum. Dan juga Nabi sebutkan, ada tak lauk yang lain? Cuka? Cuka ada. Dan juga Nabi sebutkan, sebaik-baik lauk itu adalah cuka. Sebab tu orang yang duk sebut tentang cuka ni lah. Cuka. Maknanya untuk nak melembutkan roti yang keras ini dicicah dengan cuka. Macam kita lah kan, roti canai ni tuan-tuan, dia kena cicah tak? Cicah dengan apa? Kari kambing. Lagi lembut tuan-tuan. Lagi lembut yang tu. Makan pun sikit, darah tinggi. Jadi dalam hal ini Nabi tak pernah makan. Baik. Maka tepung. Yang ketiganya tentang bali. Beras, gandum, bali pokoknya lebih kurang sama. Pokoknya lebih kurang sama. Jadi kalau kita pergi ke kedai yang do order bali suar, bali panas tu, bali tu Nabi duk makan sebagainya, maka niatlah yang Nabi sebut. Azan ke? Azan ya? Sila.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian apa yang disebut sebagai bali. Jadi kalau kita dah makan juga kita order bali itu, maka itu jugalah yang disebutkan di zaman Rasulullah SAW. Ini apabila Abu Hazim berkata, aku bertanya bagaimana kamu memakan tepung bali tanpa diayak. Beliau ini Sahl menjawab, kami menumbuk bali dan menghembusnya, lalu kulitnya terbang, apa yang tinggal kami campurkan dengan air, lalu diuli serta dimasak dan juga dimakan. Hadis rawah Bukhari. Dalam hal ini kalau kita lihat bali itu yang diayak, atau juga kalau kita sebutkan macam tampi kan. Tampi kan. Tampi ni anak-anak kita kecil dah tak tahu dah tampi, yang tahu ketuk tampi. Tampi ni maknanya bila kita buat itu habuknya itu boleh. Yang tu bali. Biji bali ni kalau direbus dan juga dicampurkan dengan susu segar, dicampurkan juga dengan madu, disebut sebagai talbinah. Talbinah kan. Macam juga kita pergi ke bubur nasi ataupun orang Kelantan sebut nasi air ke apa, sama ke tak? Nasi air dengan bubur nasi sama tak? Sama ke? Okay. Bubur nasi itu campur dengan susu yang fresh, campur dengan madu, dia akan manis sikit. Madu tu manis tuan-tuan, bermadu tu yang wallahu alam. Takut saya nak sebut ni. Menunjukkan bahawa talbinah ni, kata Rasulullah SAW, boleh menenangkan orang yang keadaan yang bersedih, rasa sedih, dan juga orang yang dalam keadaan yang sakit. Kata Aisyah radhiyallahu anha kanat ta'muru bil talbin lil marid wa lil mahzun 'ala al halik, wa kanat taqul inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul innal talbinata tujimmu fu'ad al marid wa tazhabu bi ba'dil huzni. Aisyah radhiyallahu anha sebutkan bahawa beliau telah menyuruh agar talbinah disediakan kepada orang yang sakit dan orang yang bersedih atas kematian seseorang, kerana beliau berkata, aku pernah mendengar Nabi Muhammad SAW menyebutkan sesungguhnya talbinah dapat menenangkan hati pesakit, juga menghilangkan sebahagian kesedihan. Ni elok kita berikan orang yang sakit tu. Pergi melawat orang sakit, bawa talbinah. Jangan bawa buah apple. Bawa buah apple, buah anggur, orang yang jaga sakit itulah yang duk makan. Orang yang sakit memerlukan kepada benda yang lembut. Seperti talbinah ini, dan juga dia memberikan kelegaan kepada orang yang dalam kemurungan. Kerana isu tentang mental health, sakit mental ni dah ramai. Perbanyakkanlah talbinah. Jadi kalau kata seorang nak buat, elok sangatlah buat talbinah, iaitu bali campur dengan susu fresh, campur dengan madu. Boleh amalkanlah. Ini yang Nabi sebut, Nabi sebutkan. Dan bersusu ini dia pula boleh campurkan juga dengan cheese. Cheese juga merupakan benda yang Nabi makan sunnah. Siapa yang makan cheese, itu sunnah, dapat pahala sunnah. Pernah tak kita rasa bahawa cheese itu sunnah? Lek ustaz kan, ini daripada barat mana pula? Tengok dah. Cheese ini tuan-tuan, benda antara 3 benda yang diberikan. Kata Ibn Abbas, mak saudaraku memberikan kepada Nabi ini 3 benda, iaitu daging apa yang daging dog, susu dan juga keju. Dulu disebut sebagai keju lah, kita yang cheese kan sama aja. Diberikan kepada baginda daging dog, susu dan juga keju. Maka apa yang diambil oleh baginda? Nabi minum susu dan juga Nabi makan keju. Nabi tak makan dak. Ini yang disebutkan oleh Ibn Abbas tentang
tentang susu ni yang beliau berikan kepada ceritakan bagaimana an Ibn Abbas qala ahdath khalati ila nabi dibaban wa iqatan wa labanan, ya, ibu saudaraku menghadiahi Nabi Muhammad SAW daging dab, keju dan juga susu. Ini hadis sahih, hadis daripada Bukhari, ya, hadis nombor 5402 juzuk yang ke-7. Baik. Dan juga dalam masa yang sama Nabi tak ambil daging dab. Nabi tak ambil daging dab, tapi Nabi tidak menghalang. Sebab apabila diberikan kepada Rasulullah SAW, fawudi'a dabbu ala ma'idah, kalau kana haram lam yudah. Kalaulah ianya haram, kata Ibn Abbas, takkanlah boleh letak atas tu. Macam kita lah kan, tak makan budu. Orang Melaka tak makan budu, ada budu dia tak ambil, dia duk ambil caluk. Bukan bermakna budu tu haram, tak makan. Sebab tu Khalid bin Walid, ya, nak makan dab, Nabi tidak menghalang Khalid bin Walid yang nak makan dab ini, ya, maka boleh makan dab, tuan-tuan, ya. So dalam hal ini minum susu dan juga makan keju, tuan-tuan. Dan Salman Al-Farisi bertanyakan kepada Rasulullah SAW, boleh ke tak boleh ya Rasulullah nak makan cheese ni? Sama ada yang cheddar cheese ke, mozzarella cheese ke, orang yang dia buat cheese sekarang ni. Kalau tak cheese mahal sikit, agak cal mahal, ya? Boleh ke tak boleh nak makan cheese ni? Maka apa jawab Rasulullah? Al-halal ma ahallallahu fi kitabih. Halal itu apa yang telah Allah halalkan dalam kitabnya. Wal haram ma haramallahu fi kitabih. Haram itu apa yang telah Allah haramkan dalam kitabnya itu. Wa mimma sakata, apa yang didiamkan, mimma afalat, betul yang dimaafkan bagi kamu. Maka Nabi tidak menjawab strict kepada pertanyaan Salman Al-Farisi. Cuma ulama ahli sebutkan benda-benda yang teknikal yang berkenaan dengan yang cheese, yang adanya rennet sebagainya, itu kena tanya kepada orang yang alim. Maka kalau kita nak makan cheese, kena wajib cari yang ada logo halal. Wajib, ya, bukan harus, wajib. So cuma yang saya nak sebutkan, Nabi makan keju. Siapa yang makan keju, yang cheese ni, tuan-tuan, sadarkan kepada Nabi makan ambil, maka itu juga sunnah. Sunnah. Jadi makan goreng pisang cheese itu sunnah. Pisang itu adalah makanan orang syurga. Kita nanti masuk syurga akan makan pisang. Watolhim mandud, buah yang tersudapi, itu buah pisang, tuan-tuan. Dab Nabi tak makan. Dab ini semua orang tahu kan, dia memang haiwan yang hidup di pada pasir, yang lambat. Kalau kita sembelih pagi, petang baru dia akan mati. Memang haiwan yang lambat nak mati. Sebab tu orang suka makan dab, sebab lambat nak mati, ya? Wallahu alam. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tak betul adalah kelemahan-kelemahan saya sendiri. Jika ada pandangan-pandangan yang lebih baik, maka ambillah pandangan-pandangan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma rizqna rizqan wasi'an wa rizqna rizqan halalan thayyiban wa ilman